Okay. Okay. How many people do we have? 139. Okay. I think we can start. Okay. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang to all our guests today. Semua yang join kita hari ini, selamat datang. Okay, hari ini tema kita best. Okay, kita akan menyanyi-nyanyi sikit Sound of Music lepas ni. Okay, kita punya tema Do Re Mi. Kenapa kita pilih tema ni? Sebab sekarang semua zaman orang suka meroti lah. Okay, so ada banyak kita tengok kita punya customer semua tengah semangat buat roti. So kita pun kita inspired lah by them to show potential customer kita how it is like untuk meroti dengan Thermomix, betapa senangnya nak meroti dengan Thermomix. Okay, sebelum saya start lah, saya nak tengok siapa yang first time join kita punya show ni. Kalau ini punya first time, boleh type 1 tak kat chat room tu? Kalau first time. Kalau dah banyak-banyak kali join kita, boleh type 2. Boleh tak, saya nak tengok. Siapa first time? Wah, ramai first time. Ui, ramai. Okey, Alhamdulillah. Okey, mak saya pun ada tu, saya nampak. Mak saya tiap-tiap minggu dia tengok. Okey. Okey. So sekarang pun kita nampak yang existing customers lah. Apa yang nombor 3 tu? Nombor 3 saya tak tahu. Okey. So hari ni saya ada chef-chef Sarah, Natra, Alwani dan siapa seorang? Munah dan Nang. Okey. Saya ada 4 chef ni. Semua mak-mak, semua ada daytime job juga. And they took their time to share with you their favorite roti recipe hari ni. Okay, so sebelum kita start, nak tunjuk macam mana senangnya nak meroti dengan Thermomix ni, saya nak kenalkan Thermomix dulu. Okay, kita kena tahu apa yang kita guna hari ni, apa yang kita nak invest in. Okay, Thermomix ni. Okay, saya Elina Effendi, saya team manager team Dynamix. So hari ni chef-chef saya semua dari team Dynamix. Kita memang salah satu team yang terbesar di Malaysia. Memang terbesarlah di Malaysia. Kita ada lebih kurang 400 Thermomix advisor dalam team kita. Itu sebab kita boleh bagi best service untuk customer kita. Because bila you beli daripada satu Thermomix advisor, team Dynamix ni, you ada access kepada semua beratus-ratus Thermomix advisor yang expert dalam tim kita. Okay, so you come to the right place. Alhamdulillah. Okay, so saya dah dengan Thermomix ni, saya sebagai customer dulu, dah setahun lebih. Lepas tu saya suka sangat Thermomix. Lepas tu saya join as advisor, mula-mula part time. Lepas tu sekarang Alhamdulillah saya telah membuat keputusan untuk buat Thermomix full time. Okay, sebab suka sangat, sayang sangat Thermomix ni. Sayang sangat dengan semua advisor saya. Okay, so sekarang saya nak kenal dengan kita punya penonton-penonton ni dulu. Okey, bila untuk time memasak untuk family ni, what is important to you? Apa yang penting untuk kita? Is it kena money saving, kita tak nak waste too much money, kena easy, kena senang, kena sihat, healthy, kita nak jaga kesihatan, kena kreatif sebab kita tak nak boring. Nanti suami lari kan, kita nak masak benda-benda lain kan. Kita tak nak hari Isnin, tiap-tiap hari Isnin nasi goreng, tiap-tiap hari Selasa bihun kan. Kita nak kreatif. Lepas tu anak-anak kita pun boleh join sekali. Atau is it time saving? Kena masa tu tak nak spend too much time lah dekat kitchen. Apa yang important for you? Okay, saya nak tahu. Apa yang important? Kena sihat, nak time saving. Okay. Senang dan cepat. Ya, sebab kita kan sekarang anak pun online class, kita punya kerja, ada Zoom meeting sana, Google Meet sini kan. So kita tak nak spend too much time dekat dalam kitchen, especially during masa pagi-pagi kan, busy ni nak masak untuk lunch time kan. Dan kita pun tak nak spend too much time on Grab food, Food Panda. Bila kita kira tiap-tiap bulan, akhir bulan tu, ya Allah banyaknya yang spend. Itu sebab saya beli Thermomix. Itu sendiri saya punya personal experience. Kenapa saya beli Thermomix? Sebab we were spending thousands on delivery. Okay, alright.
So, kita teruskan. Saya nak kenalkan Thermomix ni. Thermomix ni datangnya dari Germany, okay? Dan dia dia daripada company called Vorwerk. Vorwerk ni headquartered in Germany, dah exist lebih 130 tahun. Dia ada macam-macam produk dalam Vorwerk ni, ada vacuum, Thermomix yang paling popular lah. And Thermomix ni dia jual, distributor dia di lebih 80 negara dan di Malaysia semenjak 2009. Okay, so dah lama dah sebenarnya kat Malaysia ni. Sekarang je viral, banyak influencer guna Thermomix sekarang kan. Lepas tu kita dah menang banyak awards. Ini bukan sahaja design awards, but ini pun technology awards. Because yang kita beli, kita invest dalam Thermomix ni adalah teknologi yang semakin lama semakin bagus. Kenapa kita cakap semakin lama semakin bagus? Nanti saya explain ya. Okay. Ini saya kata Thermomix ni dah lama. Okay. Sebenarnya tahun ni kita celebrate tahun ke-50 Thermomix. Thermomix dah exist daripada 60-an dulu. Okay. Dulu blender saja. Lepas kita letak heating function dalam Thermomix tu, and then it became better and better. And then dekat Malaysia started ada TM31. Lepas tu TM5, TM6. TM31 ni saya selalu cakap mak mertua saya ada. Tu first time saya nampak Thermomix. Mak mertua saya ada. Masa baru first time nak dating dulu kan, pergi rumah mak mertua kan, apa ni? Okay. Kenalah tanya-tanya sikit kan. So TM31 tu dekat rumah dia dah nak 20 tahun and still working very very fine. Okay. Dia masih guna lagi TM31 tu. Lepas tu dia pun dah beli juga TM6. So sekarang dia ada dua, TM31 dengan TM6. Ramai customer yang ada TM31 ada TM6 juga sebab dia tahu Thermomix ni can last you a lifetime. Okay, boleh bagi anak, boleh bagi cucu. Okay, kalau ada 4 anak beli 4. Okay. So TM6 ni dah daripada 2019. Akhir 2019 baru keluar kat Malaysia. Okay, so still very new. TM7 tak akan keluar lagi sebab TM6 ni yang pertama yang ada software and Wi-Fi connection. So bila ada software update. So bila ada software update, ada fungsi-fungsi baru yang kita dapat dengan TM6 macam phone kita. Okay, bila kita update software, kita dapat a lot of functions lagi kan. So it's the same. Okay, it's a smart all-in-one super smart kitchen machine. Okay, so very very impressive. Okay, sekarang saya nak cerita pasal aksesoris yang datang dengan Thermomix ni. Kita berkenalan dengan dia, okay? So atas ni kita panggil dia Varoma set. Varoma tu short for vapor aroma, okay? So ini untuk kita steam. Dekat atas ni kita panggil Varoma lid. Dia punya tutup dan dia ada dua layers. First layer ni kita panggil Varoma tray. Bawah ni Varoma dish. Okay, Varoma dish ni besar. 1 ekor ayam boleh masuk dalam ni, boleh steam 1 ekor ayam. Lepas tu yang best ni sebab dia ada 2 layer, kita boleh steam banyak ingredients at the same time. So kita boleh letak kita punya ikan, kita punya ayam kat bawah, dan kat atas kita boleh letak vegetables atau kat atas nak letak ikan pun boleh, kat bawah letak vegetables. Okay, so dia punya capacity very large and Varoma set ni kita boleh guna as strainer as well. So bila kita nak basuh macam sayur semua tu, kita boleh guna ni untuk basuh sayur. Lepas tu bila kita buat pasta, spaghetti, kita nak strain pun kita boleh guna ni. Okay, so this is your Varoma set. Okay, dengan dia punya lid sekali. Lepas tu kita ada dia punya lid. Okay, ini dia punya penutup dia. And then kat dalam ni kita ada simmering basket. Okay, yang baru dapat Thermomix tu jangan panik kalau tak jumpa you punya simmering basket sebab dia ada kat dalam ni. Okay, kena unlock dulu lepas baru dapat simmering basket. So simmering basket ni saya suka sebab satu kita boleh guna ni as steaming kalau tak banyak sangat, tak payah guna Varoma set. Boleh steam terus dalam ni. Okay, dan yang saya suka pasal ni sebab saya guna tiap-tiap hari untuk masak nasi. Okay, saya tak ada rice cooker kat rumah. Saya masak nasi dalam ni. And bila kita masak nasi dalam ni, kita dapat low GI rice. Apa tu low GI rice? Ialah yang kurang karbohidrat. Okay, kita guna function steaming. Kita letak beras kat dalam ni. Kita letak air kat dalam ni. Lepas tu, bila kita steam
nasi tu, beras tu, dia punya kanji tu jatuh kat bawah. So bila kita tengok air kat bawah ni, dia jadi air kanji. Okay, so air kanji tu bolehlah nak guna untuk apa-apa kan. Ada yang ada buat resepi lain, ada yang apa tu siram pokok bunga semua kan. So tapi basically yang you dapat adalah healthy rice. Kalau kita makan guna rice cooker, kita makan sekali semua dengan kanji-kanji tu. Okay, tapi kalau nak masak banyak, boleh je guna the whole pot untuk masak nasi. Jadi dia macam rice cooker lah, you makan sekali dengan air kanji tu. Okay, so bila ni panas, bila panas ni kita nak keluarkan, kita guna spatula. Spatula ni specially design. Thermomix fikir benda-benda kecil semua dia fikir. So kita bayar untuk design ni semua. So bila ni panas, dia ada hook kat sini kan. Okay, kita hook je, keluarkan macam tu. Okay, so boleh tuang. Okay, so yang ni dia punya design juga. Bila dah kotor tu, kita nak letak atas meja, dia tak kena. Dia punya atas ni tak kena meja sebab ada ring kan. Tengok ni. Lepas tu dia takkan tergolek-golek sebab the design atas ni. Okay, so kita suka sangat spatula ni. Lepas tu it's high quality silicone. Bila kita nak kacau, kat dalam ni kan kita tahu ada blade kan. Lepas tu ni ada lubang kat atas. Bila nak kacau, sebab dia ada stopper ni, dia tak akan kena blade kat bawah. Okay, kita boleh kacau macam tu. Okay, and then kita juga ada measuring cup. Measuring cup ni sebab dia ada measurement kat dalam. Ada 50 ml dengan 100 ml. Kalau nak letak krim ke apa, kita boleh tuang je kat dalam. Okay, so ini selalunya dekat atas ni. Selalu attach to the lid macam ni. Okay, lepas tu kita ada pot ni sendiri. Okay, ini kita panggil yang seksi ni, kita panggil dia mixing bowl. Okay, mixing bowl ni kapasiti dia 2.2 liter. Ada indicator kat situ 1 liter, 2 liter dengan max. Max tu 2.2 liter. So kapasiti dia very large. Satu ekor ayam pun boleh masuk dalam ni, tapi kena potong kepak. Okay, lepas tu 2.2 liter ni boleh masak kalau buat kari ke apa, 4 hingga 6 orang boleh. Okay, and kalau kita buat apa-apa resepi, kita nak double portion pun boleh, asalkan dia tak exceed maximum amount ni. Okay, lepas tu it's a very high quality stainless steel, so tak berbau. Bila kita masak udang, masak petai, kuah durian, lepas tu kita nak buat lemonade, tak apa. Nak buat kopi after that pun tak apa. Tak ada bau petai, okay? Sebab dia high quality stainless steel. Lepas tu kat dalam tu kita nampak dia punya blade. Okay, so blade tu ada 4, 2 tinggi, 2 rendah. So itu sebab dia boleh blend dengan sekata. Lepas tu bila kita tengok dia punya blade tu, dia ada tajam, belakang dia tumpul. So teknologi Thermomix ni, kalau kita tengok dekat indikator ni, dia ada blade punya sign kan. Kalau saya tekan blade punya sign tu, dia tunjuk reverse. Maknanya kita punya blade ni boleh reverse. Bila reverse, dia guna yang tumpul punya side. So bila kita masak benda macam ikan, okay, atau bihun semua tu, tak berkecai sebab kita guna reverse. Kita guna blunt side of the blade. Okay, so itu teknologi Thermomix kan. Amazing. Lepas tu ada lagi aksesoris. Kita ada yang ni, kita panggil butterfly whisk. Okay, butterfly whisk. Yang ni kita guna untuk kacau-kacau, kacau kaya. Kalau nak buat whisk. Lepas tu kalau kita nak apa lagi nak buat macam krim semua tu, kita boleh guna ni. Okay, so they basically turn your Thermomix to mixer. Okay, so ini kita senang je nak guna, kita letak je kat sini. Macam tu. Okay, senang je. Ni butterfly whisk. Okay, lepas tu kita pun ada lagi satu aksesori yang kita panggil splash guard. Bila kita masak benda panas, goreng-goreng kan, macam which we call using high temperature mode, macam nak buat bawang goreng atau ikan bilis, goreng ikan bilis, kita kena pakai high temperature mode, and then dia akan suruh kita guna splash guard ni supaya tak terpercik. Okay, kita letak je atas ni. So itu semua kita dapat dengan kita punya Thermomix, termasuklah basic cookbook ni. Okay, nanti saya cerita lagi dengan basic cookbook ni. Ni pun kita dapat sekali dengan set-set Thermomix ni. Okay, banyak boleh dapat, tak payah beli extra lagi. Okay, alright. Lepas kita cakap macam mana boleh cepat masak dengan Thermomix ni, sebab kita boleh buat
everything at once. Kita nak masak nasi ayam, kita buat sup kat dalam ni. Nasi ayam tu kita buat dekat dalam simmering basket. Bawah ni kita steam ayam, atas ni kita steam sayur. Semua buat sekali. Itu sebab everything can be done very, very fast. Okay? Alright. Okay, so macam mana kita nak beli Thermomix ni? Thermomix ni harga asal dia RM7,188. Tapi sekarang kita ada RM200 diskaun promotion. Jadi harga adalah RM6,988. Okay, lepas tu kita pun ada financing option. So sekarang ni popular sebab ada 0% interest installment. Boleh guna credit card, boleh guna debit card. Nanti saya cerita lebih, tapi kalau kita ambil credit card, 0% installment untuk 2 tahun, RM291 sebulan, RM9 sehari. Berapa kita bayar untuk Grab Food untuk say 1 minggu? Grab Food kita bayar berapa 1 minggu? Cuba cerita sikit, berapa you bayar untuk Grab Food 1 minggu? Boleh tak type? Saya nak tahu. Kalau tak bagi tahu saya, kita tak boleh move on ni. RM300 seminggu. Seminggu ke sebulan tu? Seminggu ke? RM300 seminggu. Kalau seminggu RM300, kalau dah sebulan RM1,200. Thermomix kita bayar RM291 sebulan. Kan? Okay, itu saya terkejut sikit lah, RM300 seminggu. Okay, so that's the reason saya beli Thermomix. So ramai juga yang ada the same reason lah kenapa dia guna dia tak nak guna Grab Food anymore and then invest in Thermomix. Okay, so kita ada macam-macam gift this month. Saya akan explain dengan lebih lanjut nanti, tapi basically kita dapat 4 gift this month. Okay, dapat ni. Ini silicone muffin mold. Okay, ini best sebab dia very high quality and boleh masuk dalam oven sekali. Ini kita panggil perfect fit for Varoma. Kita letak kat atas ni. Tengok, perfect fit. Okay, so ini imported from Australia, Thermomix Australia. Kat Malaysia tak jual. Kalau saya nak beli untuk existing customer pun tak boleh sebab tak jual. Ini hanya offer untuk customer baru. Okay, lepas tu kita dapat ni, Trivet. Trivet ni pun perfect untuk Varoma. Tengok kat sini. Kenapa kita guna Trivet ni? Sebab bila kita guna Varoma set ni, kita tak boleh nak cover semua lubang-lubang kat bawah ni. Kita nak dia punya steam naik kan. So kadang-kadang kita guna mangkuk atau kadang-kadang ada orang letak butterfly whisk tu supaya naik sikit kita punya bahan-bahan. Tapi yang ni very good quality stainless steel, boleh guna kat sini. Okay. Lepas tu on top of that kita dapat baking paper. Baking paper yang reusable, ada 24 kat dalam ni. Okay, ini pun untuk Varoma kita. Okay, dia perfect untuk atas ni, tengok ni. Perfect, okay. So semua ni datang sekali dengan promotion this month. Okay, so on top of that, dah 3 tu kan, semua dari Australia, okay, semua imported. So limited stock sebab kita tak banyak and tak boleh beli dekat Thermomix Malaysia. On top of that, company bagi lagi satu. Ini Daily Asian Cookbook. Ini one of our best sellers. So dapat 4 gift. On top of that, company baru announce untuk siapa yang beli sekarang dapat 3 months extended warranty. Kita dapat 2 tahun warranty, so sekarang dapat 2 tahun 3 bulan. Saya tak dapat, banyak-banyak advisor saya pun tak dapat. Anda boleh dapat. Okay, so dapat 4 dengan extended warranty. Okay, lepas tu siapa yang beli hari ni dengan esok boleh dapat Thermomix dalam bulan Ogos, akhir bulan Ogos. Kalau hari Isnin onwards kena tunggu September. So kalau nak order, baik order hari ni atau esok. Okay, alright. Okay, so kenapa kita kata Thermomix ni all in one super kitchen machine? Sebab dia replace semua benda-benda ni. Okay, dia replace you punya blender, you punya steamer yang bulky tu kan, 3 tingkat tu kan. Dia replace tu. Lepas tu boleh emulsify, boleh stir, boleh chop, cook, mix, weigh. Tak payah ada weighing machine yang separate sebab semua kita buat sekali dalam ni. Dalam ni ada weighing machine, ada weighing scale. Okay, lepas tu dia boleh grind, boleh whip, boleh heat, boleh knead. Boleh jual KitchenAid tu RM2,000, RM3,000. Boleh subsidize Thermomix. Okay, jual KitchenAid. Okay, jual LC pun boleh dapat Thermomix. Okay,
Lepas tu dia jadi punya kettle, rice cooker. Semua tu banyak-banyak kat countertop tu boleh jual dekat FB. Beli Thermomix satu. Okay, kalau kita ada bread bread maker, kita ada steamer semua tu, kita tak letak kat atas counter. Kita letak semua dekat dalam kabinet kan. Bila nak guna, kena bawa turun. Bila nak guna, kena bawa turun. Jadi ended up kita tak guna juicer, kita tak guna bread maker sebab malas. Tapi Thermomix semua satu saja boleh buat senang. Okay? Alright, so sekarang saya nak pass dekat chef pertama kita, Chef Muna, atau lagi mesra dipanggil dengan Chef Nang. Sekarang dia nak buat roti lawan, roti ribbon. Kita tanya dia kenapa dia choose resepi roti ribbon ni. Okay, off to Nang. Hai, Assalamualaikum. Okay, boleh dengar? Yes. Boleh dengar? Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Muna Faizura atau dengan panggilan lain lah, nickname is Nang ya, boleh panggil Nang je, yes. Okay, so hari ni kita nak tunjuk cara-cara nak buat roti ribbon. Okay, sebab roti ni sebenarnya, roti ribbon ni bentuk je ribbon, tapi sebenarnya actually you all boleh pakai apa-apa resepi roti pun untuk jadikan dia bentuk ribbon. Sebab budak-budak kan, bila sekali kita buat bentuk ribbon tu, diorang excited tengok. Sekali rap je habis licin satu tray, okay. So sekarang ni kita pakai soft sweet bun punya resepi dalam cookie dough lah, sebab kita pakai yang auto cooking. Malas nak pakai manual kan, nak ikut je dia cakap yes, yes, next, next kan. Okay, so kita start dulu ya. Sekarang ni kita buat soft sweet bun ni, dia suruh kita grease baking tray. Sebab tu suka auto cooking, sebab kita next, next tak tengok apa dia cakap untuk buat manual kan, untuk tekan sendiri. Okay, so 300 gram air masuk dalam ni. See, dia auto scale, okay, air kita. Tak payah timbang dua dulu pun, terus direct je ambil. Sebab Nang tak rajin nak ambil timbang kat luar dulu, lepas tu nak ni kan. Alright, 300. Error kita budget. Okay, so sekarang kita masukkan 10 gram yeast, okay. Yeast korang ni kena jaga. Kalau beli yang paket kecil-kecil tu bagus, sachet tu kan, so you koyakkan pakai. Tapi kalau selalu meroti macam sis sekarang dah memang kerja jadi macam bakery, hari-hari kena bake, so kita beli terus yang Maulifan punya one whole pack besar tu kan, letak dalam Tupperware, okay. So yang ni kita tambah 10 gram. Sorry ya, sis pakai tangan. Okay. Alright, next dia minta sugar. Okay. Senang masak pakai Thermomix, you tak payah ambil benda-benda lain, ni direct je. Dari bekas, dari apa, you just campak je dalam ni, okay. Alright, lepas tu dia boleh plus minus, no problem. Okay, now salted butter. Okay. Yang ni dia nak 60 gram. So, kalau you tak nak pakai butter, boleh tukar pada margarine, okay? Tak ada masalah. Oops, terlebih. Okay, dah terlebih butter, nanti lagi nampak rasa lemak, manis berkrim. Okay, now tutup dia. Okay, sekarang ni kita aktifkan yeast tu selama 2 minit. Okay, so sekarang ni macam kita sebelum ni kita tak pernah tahu pun kalau kita tanya, okay, berapa temperature untuk aktifkan yeast? Kan sebab kita semua bukan bakers kan, kita semua dulu masak pun macam Nang lah, so-so je apa yang ada, masak benda yang sama. Macam Alina cakap lah, menu tu berulang benda yang sama kan. Jadi bila kita ada Thermomix, kita pun bila buat auto cooking, kita pun sebenarnya ada kisah dia nak pokok berapa, sebab kita tekan next je kan. Okay, tapi you all boleh belajar sambil-sambil tu, sebab nanti in future korang nak buat manual, maksudnya korang nak buat sendiri resepi sendiri, nak set up sendiri flavor apa kan, jadi korang kena tahulah. Jadi sambil-sambil ni korang boleh belajar dengan cikgu Thermomix ni. Sebab kat sini dia cakap dah, bila korang nak aktifkan yeast, dia pakai temperature 37 darjah Celsius. Maksudnya room temperature, okay? Jadi korang sambil-sambil tu korang dah boleh tahu dah, oh macam tu nak aktifkan yeast kena 37 darjah Celsius, tak boleh pakai air sejuk, tak boleh pakai air panas. Okay.
So dah belajar, tak payah bayar marah ke nak belajar buat kek, buat roti. Okay? Alright. So dalam masa ni, sempat tak kita, okay. Nak terangkan sikit kat sini, okay. Untuk Thermomix ni. Macam you all cakap, sesuai untuk siapa Thermomix ni? So bagi Nang, semua peringkat usia sesuai. Daripada you bujang, you boleh pakai Thermomix. Masak untuk seorang, boleh juga, tak ada masalah. Yang baru kahwin, perfect lah sebab dia memang ideal untuk small family, okay? Kategori yang macam ni, with small kids, okay? Dan juga untuk orang yang veteran lah, golongan warga emas. Sebab nak masak kuali berat apa semua kan, so langsung batu pun macam gabak macam tu. Jadi kita pakai Thermomix semua senang je. Yes. Okay. Apa tu? Alright. Okay. Now kita punya yeast dah siap. Okay. Lepas tu apa nak buat next lagi? Okay, now dia sudah tambah high protein flour. Okay, tepung. Mana tepung nak? Okay, so sama juga. Sorry ya, kita tak sempat letak dalam bekas. Kita tuang direct je daripada plastik kan. Okay, so dia nak 400. Masukkan 400. Kan senang, tak payah susah. Dapur semua langsung tak berkecah. Sebab semua barang direct je kita masuk. Kalau nak buat cookie tray cantik tu, you all taklah dalam bekas-bekas kan. Nak bergambar semua. Tapi kalau kat rumah hari-hari korang meroti, macam inilah juga Nang kat rumah. Okay, 400. Okay, now next. Dia minta untuk masuk tepung biasa, okay? Masukkan 100 gram tepung biasa. Yes, tak cukup. So, okay lah. 92. Halal Halal 92. Okay, next. Tablespoon salt. Okay. So, garam. 1 sudu. Atau secukup rasa. Now, ini ialah proses dia nak ni. Lama ni, dia akan kita uli tepung cara orang lama lah. Yang macam mana? 4 kali putaran, 1 kali reverse. Macam tu lah kan? Okay, satu je pesanan kita. Masa time dia tengah kneading ni, korang memang kena duduk dekat dengan dia. Bukan sebelah lah. Duduk nearby sebab mesin ni, dia bila ni dia gegar. Dia gerak-gerak. So ada yang customer juga pernah bagi tahu kita, mesin ni berpusing. Dia bergerak-gerak. Dia dah macam bergerak arah sikit lah kan. Dia dah beralih tempat kan. Jadi korang advisable duduk berdekatan. So that korang nampak lah dia masih atas meja. Kok nanti dia merajuk terjun ke apa kan. Maksud juga sayang mesin ni kan. So bila time dia tengah kneading tu, korang kena duduk standby sebelah. Okay. Alright. Now next, sambil tunggu dia kneading tu, dia uli 5 minit. Kita tak payah buat apa-apa dah tahu. Kita tunggu tepi je. Okay. So kita boleh tengok tentang Thermomix ni lagi. Iaitu dia, bahan-bahan dia kita ambil daripada bahan-bahan fresh. Okay. Apa yang kita masuk dalam Thermomix ni semua barang fresh. Tak ada barang yang ada preservatif. Sebab kita boleh buat semua benda sendiri. Even pati ayam, pati ikan bilis semua boleh buat. Okay. Dia boleh proses benda tu dalam Thermomix ni tak susah pun. Sangat senang. Jadi macam korang tak payah beli dalam mushroom soup dalam tin, pati ayam Maggi, semua tu dah tak payah belilah sebab kita boleh buat sendiri. Okay. Alright, yang macam ni dia cakap sebab dia weighing dia weight scale dia tu sangat tepat tau. Accuracy dia sampai 1 gram je. Dia punya difference. Memang dia sangat tepat. Okay. So, okay. Lepas tu, this one. Okay, yang ni Nang suka nak cakap. Sebab apa tahu? Cookido ni, dalam Cookido punya machine kita ni, kita pakai Cookido apps dia built by French people tau. Dia keep on update tau. Dalam Cookido ni dulu masa Nang start join, 61,000 je. Way before that 50,000, okay? Pas bila Nang join, dia 61,000. Sekarang ni tak sampai setahun Nang join, dia dah sampai 71,000 resepi worldwide. Jadi korang bukan jimat, ni macam untung sangat sebab kita akan tekan untuk upgrade macam iPhone lah kan, kita tekan untuk dia upgrade untuk kita software update software update. Jadi semua tu akan masuk automatik dalam kita punya machine. Memang sangat untung kalau kita subscribe pada Cookido ni, tak ada
71,000 tu dari seluruh negara. Lepas tu yang paling best, korang boleh access Tokido tu dekat melalui phone ke tablet ke komputer ke laptop ke mana-mana je. Okay, asalkan you all install dalam phone. Okay, jadi nanti bila you all kat atas malam-malam kan, dah anak semua dah tidur, korang nak tengok resepi apa nak masak besok lusa next week kan. So korang boleh search lah dekat situ and then save. Buat folder siap-siap, savekan dalam phone tu. Besok Besok you all turun dapur ataupun sini. Bila you on machine, dia ada automatic masuk dalam tu. Pergi mana-mana pun, selain pada Facebook dan Instagram, kita suka search resepi Tokido sekarang ni. Dah tak main sangat lah Facebook kan. Okay. So bila kita save resepi semua, kita save masuk dalam folder, automated dia akan masuk dalam mesin kita. Senang je kan kerja kita kan. Alright. Okay. Last kali. Okay. Sebab kita tengah buat roti kan. Okay. Sekarang ni. Dia boleh buat semua jenis. Dia ajar korang untuk jadi seorang baker tau. Okay, daripada zero knowledge macam nak tak pernah merotak tepung, okay? Even di tepung jagung, macam jenis tepung tau, kena belajar kan. So lepas je ada Thermomix ni, kita akan jadi macam pro, macam bakery dah boleh buka bakery sebab dia akan bagi tahu semua one by one step, step by step kan dia punya cara kita pakai yang auto cooking tu. So korang lepas pada korang dah belajar cara auto cooking tu, bila you all semua dah comfortable nak buat manual cooking, korang boleh create sendiri resepi. Macam dalam grup kita ada seorang senior, Kak Queen dia memang terror, dia suka buat macam cipta resepi kan. So korang boleh buat macam tu juga. Kita macam anggap dia cikgu, tapi kita tak ada raka kat dia tau kalau kita ubah-ubah ingredients, ubah-ubah cara sebab kita nak kreatif kan, be more creative. So kita tak derhaka kat dia. Ini cikgu dari Jerman tau. Dia tak ada istilah derhaka. Orang Melayu je panggil derhaka. Okay. So you can be as creative as you can. Buat macam mana, olah macam mana pun semua boleh. Tak ada masalah. Okay. So kat sini last kali kan, bila buat dough, apa yang paling susah ialah basuh. Betul. Tapi dengan Thermomix dia ada pre-clean. Lepas ni kalau ada sempat dia tunjuk. Letak air, letak sabun, dia akan pusing macam washing machine. Dia tanggalkan semua dough tu. Okay. So senang je kerja korang, tak payah susah. 5 minit berlalu tak terasa pun sebab kita cakap kan. Okay, now dough dah siap. Okay, so sekarang ni kita kena proofing dia. Sementara tu kita kena tunjuk Ni dah siap dough dia. Okay. Alright, so nanti Nang akan tunjukkan lepas ni untuk buat bentuk ribbon. Tapi kita biarkan dia proofing dulu. Okay, so ini yang Nang nak tunjuk yang kita dah proofing. Okay. Kita bagi 15 minit lagi. So nanti kita akan tunjuk cara nak buat bentuk ribbon. Okay. Elina boleh pass over dulu ke? Okay, next to Sarah. Sarah, where are you? I'm here. I just pergi ambil cheese kejap. Hi, Assalamualaikum everyone. This is Sarah. Lama tak jumpa. So hari ni kita bertema Itali. Nampak tak? Merah hijau. Because today we're going to be making pizza dengan Thermomix. So I'm going to start. Okay, senang je. Just like what Nang cakap tadi. Okay, so first kita kena prepare. Dia akan cakap like grease a bowl with oil and set aside. Okay, so ada bekas. And then 220 grams of water. Okay, so dah prepare. So dia ada built-in scale kan? Kita just tuang je. Okay, alright. Lepas tu, 1 teaspoon of sugar. Yeast ni dia kena hidup dengan gula. Kalau tak gula dia tak naik. So unavoidable a little bit. Okay. Lepas tu next,
2 teaspoons of dried instant yeast. Okay. Now, Sarah selalu bake, so I dah tahu 2 teaspoon ni lebih kurang 8 grams lah. So dia ada scale kat sini, so I'm just going to use the scale. That's 7. Dan kita buka fresh yeast. I selalu suka guna Morifan sebab I tengok dia punya proofing is quite good. Alright, that's 8 grams of yeast. Next, insert measuring cup. And then kita activate yeast here. Okay. At 37 degrees, you can see the temperature dia dah set terus. So dia akan make sure that the yeast is in the optimum punya environment, waking it up so that selalu kita punya dough perfect sangat every single time. And it's just berapa second je, okay? Sementara tu I prepare the flour. Dah siap, kan? Okay, so macam kita biasa kalau kita buat manual ni ragu-ragu lah sikit, yeast ni bangun ke tak, fail ke tak, nanti roti naik ke tak kan. This one every time dia perfect sebab dia dah set 37 degrees. Okay, sekarang 400 grams of baker's flour. So it's like high protein flour, bread flour, sama-sama dia punya terms. Okay, so I just start 400 grams. Sampai je. See, I packet. Tak payah guna measuring cup, tak payah guna spoon, tak payah guna apa-apa, weighing scale. Hentam je. Nanti bila ada inspiration nak home edit, barulah kita cari bekas-bekas cantik. Alright, 370, 92. Okay, 403. Okay lah, halal. Alright, and next, 30 grams of olive oil. Ni pun Sarah tuang directly from the bottle. Tak payah lagi measure. So, selalu ni rajin lah sikit sekarang ni kita buat pizza, buat roti semua. Sebab so easy. Okay. And dia sangat precise. 1 gram, 1 gram, 1 gram. Alright, next 1 teaspoon salt. Okay. And next, insert the cover. And kita akan knead dia selama 2 minit. Okay, that's it. So sementara it's kneading, the perfect thing about Thermomix yang kita selalu suka is it can make perfect bread every time. Like I mentioned tadi kan, 37 degrees. Kita boleh buat mantau bun, kita boleh buat roti, kita boleh buat pasta, noodles, every single thing sebab dia macam it's very good lah for bangunkan yeast and also make sure that it's successful every single time. Lepas tu Thermomix ni pun boleh buat ice cream. Ice cream, healthy ice cream kat rumah. So kalau you ada anak-anak or yourself on diet ataupun low sugar punya diet or diabetic, kita boleh buat ice cream sendiri kat rumah. Kita guna very fresh fruits yang kita freeze. Kita just double blend dia and dia akan jadi just like orang panggil apa tu? Nice cream. Nice cream because it's not real ice cream. Kita boleh buat sorbet, kita boleh buat ice cream betul-betul. And dia punya capacity is 2.2 liters. So macam satu cup. Kita beli fine pun 250 ml je. 2.2 liter kita boleh buat satu pot ice cream. Satu family boleh enjoy 2 days kan. Lepas tu, Thermomix ni pun boleh buat temperature. So tadi kan kita cakap 37 degrees, dia perfect. Dia actually kan, dia have temperature sampai 160 degrees. So dia boleh set. Kita nak masak apa-apa, kita masak at the right temperature. Sebelum Sarah beli Thermomix dulu, Sarah selalu guna olive oil untuk masak on the stove tau. Kononnya nak healthy lah kan. Tapi after I bought Thermomix, you know what Sarah found out? That actually Sarah punya olive oil dekat stove, kita tak tahu kan stove punya temperature tu buka api besar. Olive oil punya optimum temperature smoking point dia rendah, 120 degrees. So Sarah masak api besar semua, actually Sarah tengah masak fume and jadi toxic. So sekarang ni baru kita faham. And so bila kita masak sekarang ni with Thermomix,
we masak and saute at 120 degrees. So dia very optimum, flavor ada, nutrients still ada, and tak bazir lah kita punya minyak mahal and ingredient mahal kan. So that's one of my favorite things about Thermomix. And then kita boleh buat lollipop. Kalau ikut Instagram Nawa ke House of Six, asyik-asyik buat lollipop. Nang pun asyik-asyik buat lollipop. Because the perfect sugar punya temperature at 170 degrees, and kita boleh buat ingredients sendiri kan. We can adjust the amount of sugar. Anak-anak kita pun enjoy kan makan candy lollipop. Tapi kita control lah amount of sugar tu semua. And just temper the sugar at a perfect degrees of 170 degrees. Tangan semua tak terbakar. Okay, kita jaga. And then at the same time, anak-anak kita boleh enjoy. Alright? Okay, so sekarang ni dah habis. Let's have a look at the dough. Okay, like Nam cerita tadi kan, dia imitate traditional kneading. Okay, so 4 times clockwise, 1 time anti-clockwise. And tengok dia punya dough. Cantik dah tu. Kan? So what we'll do is we'll transfer it, bagi dia proof for 1 hour. Tapi I dah ada yang dah proof. So I'm just going to tukar dia punya bekas. Alright. Ni dah proof 1 hour tadi I buat. Dia. Yang ni satu dough ni, tengoklah tadi bahan-bahan dia kan. Tepung, garam, gula, yeast. Murah je bahan dia. Okay. But yang ni kita boleh buat 2 portion of pizza. Nanti I tunjuk. So I'm just going to transfer this one out. Okay. And then kita ambil dough. So pizza dough is not that sticky. Senang je remove. Okay. Kita just bentuk dia. Sebelum ni, to be honest, saya tak pernah bake in my whole life. So all these new skills lah. Kita baru belajar, baru start YouTube, baru start pay attention to how to bake, how to knead, how to guna tangan kita kan. See? Bentuk dia bola cantik. Masuk dalam bowl with a bit of olive oil. Okay. And then bagi dia cook 1 hour. So nanti ni nak hantar kat mak I ni pizza ni kita. Okay. So right now, just going to show you how we prepare the dough. Senang je. Okay. So the one thing I love about making my own pizza at home, baking my own bread is we control the ingredient. Kita decide apa masuk, apa yang kita nak masukkan dalam ni. Just like this two. I'm going to make 2 pizzas. We can decide what we want to, what ingredients kita nak masukkan. You know, I'm sure all of you ada masing-masing punya cita rasa kan pizza. Ada yang suka meat, ada yang suka tuna, ada yang suka seafood, ada yang suka mushroom, ada yang vegetarian, ada yang, you know, up to us lah, on preference. And nak order pizza kat luar pun tak murah. Okay, minimum I think kalau 2 medium pizza punya promo pun dah RM40. Lagi, you know, it's not that cheap. And at the end of the day, bahan dia, cost dia tak sampai RM5 pun saya rasa untuk 2 pizza ni. And then kita pun boleh be creative at home kan. Get the kids involved. My daughter, 4 years old. Kalau kita buat, kita masak sama-sama, she decides, you know, what ingredients goes into her food. I tengok dia punya selera makan lagi tambah sebab dia yang buat, kononnya dia yang masak. So involving the kids is very, very good lah untuk encourage them to try new foods and different foods. So sekarang ni kita tengok kat depan ni pun ada apa-apa yang kat rumah je. My husband selalu nak meat on his pizza, so I'll make him a meat pizza. My daughter cheese je, nak triple cheese, mushroom, spinach tu je. And then for myself, I suka seafood, you know, anchovies or tuna. And then I suka pineapple. I seorang je kat rumah ni yang suka makan pineapple and diorang panggil I orang pelik. But I like the sweetness. So ikut cita rasa lah, we can make as you know, customized pizza as how we want. Okay? So I'm going to continue preparing my pizza ni and then I'll pass on to Wani. Okay? And then Wani will take you through her next menu. Nanti we come back and see what I've done. Okay, let's go to Nang first. Dia nak tunjuk kita macam mana buat ribbon. Roti ribbon. Nang, are you ready? Okay, yes. Alright, boleh tengok tak? Line okay tak? Okay. Okay, boleh Alright. So, I pakai thermometer dekat dough lain. Tak boleh. So, dah tak boleh pakai yang sama.
Okay, so now kita nak tunjuk macam mana korang nak buat ribbon ya. Okay. Tadi lepas dah doh yang dah naik 15 minit ataupun setengah jam lah korang tengokkan dia naik. Okay, bulat-bulatkan dia jadi sampai 16 ketul. Okay, satu portion tu dapat 16 ketul. Okay, so korang lepihkan dia. Okay. Okay. Kita lepihkan dia macam ni. Okay, jadikan dia bentuk bulat Alright. Lepas tu, cara nak potong dia. Okay. You all ambil satu line dia macam ni. Lepas tu, sorry. Kat sini korang potong dua macam ni. Okay. So beza. Nampak? Okay. So yang ni 1 cm je. Okay. Gap dia. Alright. And now potong dia punya telinga ribbon dia. Okay. Bentuk macam ni. Oh tertarik. Okay. Potong ribbon dia macam ni. Okay. So nampak tak? Ribbon kan? Okay. So yang ni korang boleh faham tak? Alright. So yang ni dekatkan dia. Ribbon atas dengan ribbon bawah. Yang tengah kita buat macam ni. So angkat yang tengah, atas dengan bawah kita dekatkan. Kita letak dia macam ni. Lepas tu, yang ini pusing ke belakang. So korang jadilah bentuk ribbon macam ni. Nanti nak masuk dalam oven, nak bakar, letak atas baking sheet tau. Takut dia melekat kan. So nanti dia naik cantik lah ribbon dia. Okay, so kita siapkan bash ribbon kita dulu. Nanti dah masak, come back to me, okay? Okay, so now we go to Chef Natra. Dia nak buat puri. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar ya? Boleh. Right, Alhamdulillah. Saya Natra daripada Team Dynamics. Boleh panggil Natra lah. Right, saya akan straight go to the cooking puri sebab tak nak bazir masa kan. Okay. Ingredient puri ni sangat senang. Basic ingredient, tepung, ghee, air, salt tu je. Okay. So I'm going to start cooking now. All I need is, dia memang dah bagi tahu kan bila you select the auto cooking through cookie do, dia akan bagi tahu you apa step yang you kena ambil, apa ingredient yang you kena masuk. Just follow je, senang. Okay, so sekarang dia minta you masukkan tepung. So I akan masukkan tepung. Dia ada scaling weighing scale kat sini. So just put in according to the measurement yang dia nak. Right? Okay. Dan next, dia suruh masukkan ghee. I dah siap-siap lah untuk for the purpose of this cooking show kan. So I dah asyik siap-siap. Senang sebenarnya jadi cooking do ni sebab mudah. Level anak-anak kita, husband yang tak pernah masuk kitchen pun boleh pakai. So sekarang dia suruh masukkan garam. Okay. Masukkan garam. Okay, next. Dia suruh timbang air. Okay, so I'm not going to do that sebab I dah timbang dah. Okay. Alright, about 75 gram of warm water. Next, okay. Next is dia minta tutup without measuring cup. Okay. So sekarang just turn to speed 2 sebab dia nak mixkan benda tu. All the ingredients yang kita dah masukkan tadi dia nak mixkan dekat dalam tu. It doesn't take long, few minutes saja. Okay. So while they are doing that, what I'm going to do now is to share with you on the function of Thermomix lah. Okay. So apa yang I suka pasal Thermomix ni is basically kettle mode. Dia ada kettle mode where dekat dalam machine ni is part of the 20 plus functions yang memang built-in dekat dalam machine lah. So this kettle mode is special sebab all you need to do is to select kettle mode. Lepas tu kalau you nak buat panaskan susu express milk ataupun panaskan makanan bayi, you just need 37 degree untuk
panaskan. Lebih daripada tu, you are gonna kill all the good nutrients, so we don't want that. Okay. And then kalau buat air teh, air kopi, all the coffee ataupun tea lover, they will know the right temperature to do this is actually 90 degrees. You don't need hot boiling water pun sebenarnya untuk buat air teh tarik ke apa ke, sebab kalau panas sangat kan kita kadang-kadang nak minum lepas tu pun kena tiup kan. So bila you buat air teh guna Thermomix, you boleh straight away drink. You tak payah nak tiup ke apa ke. So it's very fast, very convenient. You dapat perfect taste water lah, air teh kan. Okay, and right. So about the slow cook mode, kita pun ada slow cook mode dekat dalam Thermomix function. Okay, slow cook mode ni best. I suka sangat slow cook mode ni sebab sebelum I ada Thermomix, how I cook my sup ke apa, I pakai api dekat atas stove kan. Tapi kadang-kadang you know lah, you nanti kadang-kadang gas habis ataupun api terleka sikit, nanti lama-lama you know itu lupa, lepas tu air dah reduce kat bawah sangat kan. So ada risk kat situ. And selain daripada itu, sebelum Thermomix saya pakai slow cooker. Slow cooker tu bagus lah, tapi dia akan jadikan daging tu berkecai tau. So when I have this Thermomix, I'm surprised bila I guna slow cook mode, I sleep on it, I set malam dan I bangun pagi, the meat are still intact, tak berkecai. Lepas tu you can still feel the dia punya bowl ni suam. So it's very flavorful, nutritious kan. Sebab kalau I buka tu, I tengok air pun tak susut, tak kurang pun. So and then I try to turn it into soup and it's very flavorful. I suka. Okay, give it a few seconds more. Right, dengan slow cook mode ni you boleh buat beef stew, you boleh buat braised lamb shank, even soup. Chinese they love soups, all sort of soup. They all suka buat double boiling punya method. So this machine is perfect for that purpose, right? And you can even make your own yogurt. Okay, yogurt dekat grocery store, they are yummy of course sebab dia ada high sugar content. Sebab tu kids pun suka, dia tak suka masam-masam sangat kan. But with Thermomix, you can actually make your own yogurt and you can control the sugar intake, the sugar ingredient sugar yang you akan letak dekat dalam yogurt tu. So that's the beauty part of having your own machine to make your own food, right? So with that, I selalu macam anak I nak yogurt, diorang akan pilih lah berapa diorang nak mango yogurt, diorang nak strawberry yogurt. I'll make the basic yogurt dan bila diorang nak makan tu, they just add on their fruits on top of the yogurt. So it's really that convenient and healthy also. Okay. And because of this function, right, it has the fermentation mode. The fermentation mode will allow you to ferment the ingredient. Dia akan help you to ferment the cheese, the yogurt, so that you can get that masam-masam taste lah. Okay. Alright, so this is the punya function. Kalau you pernah pergi dekat high-end restaurant or you pernah pergi dekat Okay, so now we are going to repeat. I think I salah tekan tadi. Okay, so while I need this, it's only take about 3 minutes and dia suruh I panaskan minyak. So sebab lepas I prepare ni, I kena terus uli shape dia dan terus masak uli tu. So it actually tells you what temperature you need to set untuk masak lah, right? And okay, going back to split punya function dekat dalam Thermomix. Okay. Tadi I cakap pasal going to restaurant or going to
can, when you order steak atau salmon ke, they will ask you what kind of jenis steak apa you want it to be well done or medium cooked. So sebenarnya ada secret dekat situ. Macam mana all the restaurant can produce steak yang with the right texture according to your liking. Dan sebab diorang actually guna sous vide punya machine. They have this sous vide machine dekat dalam restaurant diorang, and it is really expensive. It costs thousands of ringgit. So not all restaurant have it lah. Sebab tu kalau restoran yang mahal lah, baru dapat that perfect texture of steak yang diinginkan. Kalau some shop they don't have it. So dengan machine ni, it is already built. You can use that function untuk masak steak. So just leave it for a couple of hours at the right temperature. Rendam je, cara dia senang, you letak air, lepas tu you put all your steak ke ataupun salmon inside the ziploc bag, and then you can just leave it there under sous vide punya function. Okay, so kat situ macam apa yang dia buat is that the machine will actually warm up the water and at the right temperature of sous vide, so that dia tak akan overcook your meat or salmon. Okay. So and when it is ready, you boleh just masak atas api untuk brownkan sikit je, untuk get that brown look texture. Okay. Alright. So untuk puri ni, why I like puri, actually I suka masak puri untuk anak-anak I dan orang sebab you know, kalau sebelum MCO we used to go to Mama for breakfast atau petang kan. Tapi this MCO kita ada limitation lah, because you know we cannot go out, we have to be in the house kan. So sekarang dengan Thermomix I can explore many food. And anak I pun suka. Okay, so sekarang dah siap. Dia suruh I uli pula. Okay, I'm gonna change my position so that I boleh buat uli. Okay, for that, can we go to Sarah? Sarah, do you have your pizza to show before you put it in the oven? Ke dah letak dalam oven? Dah letak dalam oven lah. Oh, okay. But I have one that's baru keluar oven juga. Alright. Can you see? Spotlight, yeah. Wah, itu baru keluar oven. That's one of the pizzas lah tadi you buat. Yeah, so this is my dinner. This half of the pizza, this side is anchovies and pineapple, my side. And then this half is all the meat, so it's my husband's side. Customized. Wow, very fast, huh? Okay, thank you. Okay, let's go to Natra back. Okay, Natra tengah uli. Yeah, what I'm gonna do now is just to uli the dough, because I kena shape dia into round shape. Kita bermagic kan, Natra jadi tinggi kan. Okay. So coming back to the reason why I buat puri is because you know MCO kita tak boleh keluar semua kan, and then actually when I first taste the puri, it was when we travel to India, I dengan husband I dekat India memang cukup lah kan dia punya puri, memang fluffy, lepas tu kembung, yang tu memang sukalah. And then balik Malaysia, I didn't bother to even try. Okay, this is how you want to get the round shape sebelum kita fry. Okay, so balik Malaysia, I memang tak bother to try. Kat mamak pun I tak pernah order. Tapi bila I ada Thermomix, I found out that you know, ada recipe dekat dalam cookie dough. So I was so excited. I know it's easy to make even without cookie dough, but for a person who never
who is not good in baking ke, kneading ke. So it's a plus point for me lah, right? Okay, so I am gonna lagi satu je. Okay. So senang sangat. Sekejap lagi petang, pukul 6 ni anak-anak turun lah nak makan kan. So everything dah ready. Okay. Okay, my dough dah siap. I am going to fry first. But before I share the outcome, I pass the screen to Wani. Hai. Okay, hai semua. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, nama saya Alwani Diana, boleh panggil Wani je. Okay, hari ni saya nak masak roti boy. So roti boy ni resepi dia saya akan buat secara manual sebab tak ada dekat Cookido. So tadi dah tengok dah saya punya 3 orang kawan-kawan tadi, dia semua masak guna Cookido kan. Okay. So hari ni Wani nak tunjuk cara masak manual. So selalu orang tanya, kalau ada resepi sendiri tak boleh ke nak masak guna Thermomix? Kalau ada resepi sendiri tak boleh ke masak guna Thermomix? Boleh. So kalau kita nak masak guna resepi sendiri, kita panggil masak manual. Tapi masak manual tu bukanlah masak dalam kuali ataupun dalam tempat lain. Pakai Thermomix juga. Cumanya kita akan guna setting kita sendiri. Maksudnya kita kena setkan masa, suhu dengan speed. Kena masukkan sendirilah, kena putar-putar. So tak adalah tekan next macam guna Cookido. Okay, so kita start. Mula-mula masukkan susu. So macam mana kita nak guna manual? Boleh dengar kan? Okay, so macam mana kita nak guna manual? First kali kita swipe left. Macam kita tengok IG story kan, kita swipe. Okay, so kita swipe, kita boleh nampak function Thermomix. Ada 20 lebih function lah. Okay, so kita nak timbang. Kita nak timbang kita punya susu, so kita buka scale. Okay. So susu ni saya nak masukkan 130 gram. So boleh tengoklah. Okay, ngam. Perfect. 130. Okay. Lepas tu kita kosongkan dia balik. Lepas tu kita nak masukkan butter. Okay. Butter ni dia cakap 30 gram. So saya masukkan 30 gram butter. Okay. Okay lah tu. Okay. Lepas tu masukkan gula. Gula kita masukkan 40 gram. Okay. So ni ada gula putih. Kemudian last kali kita masukkan yeast. Okay. So 1 sudu besar yeast. Okay. So kita tutup dulu. Okay. So bila kita tutup, kita kena swipe balik. Kenapa kita nak swipe? Sebab kita nak set. Okay, so kita nak set masa dia. So sekarang ni sebab kita dah masukkan yeast dalam Thermomix kita, so kita nak aktifkan yeast tu. Okay, cara nak aktifkan yeast tu, kita setkan masa selama 3 minit. So kalau manual kena putar lah macam ni. Okay, suhu untuk aktifkan yeast 37 darjah Celsius. Okay, so maksudnya guna Thermomix ni tak semestinya suhu panas je. Macam guna cooker-cooker yang lain kan, suhu mesti 100, 120, 160. Thermomix kita boleh set kepada suhu 37. Okay. So untuk speed pula, untuk putaran dia, kita guna kelajuan nombor 2. Betul ke? Okay. So boleh dengar tak? Dengarkan Wani cakap. Sekarang yeast Wani ni 3 minit dia tengah aktifkan. Kalau dulu
Tanpa thermomix, semuanya kena masukkan dalam bekas gelap, letakkan dekat tempat yang gelap, kena tunggu selama setengah jam untuk dia macam berbuih-buih. So orang cakap kalau dah berbuih tu maksudnya yeast tu dah kembang lah, betul tak? So sekarang ni kita guna Thermomix, kita boleh set je 3 minit, lepas tu kita tinggal je. Sebab sebenarnya yeast ni perlukan suhu 30 darjah Celsius sahaja. Okay? Okay, so kenapa hari ni Wani pilih dalam banyak roti, kenapa pilih roti boy? So boleh teka. Sebab, mestilah sebab favourite kan. Okay, so memang kita orang favourite sangat lah roti boy ni. Kalau pergi shopping mall mesti beli roti boy. Tapi sekarang PKP. So bila PKP kita orang pernah order, tapi bila sampai dah sejuk. So roti boy kalau sejuk memang tak laku. Tak laku lah. Kita orang macam tak best lah, tak fresh, dah sejuk kan. Dia dah tak panas-panas, roti dia dah kering semua. So bila kita ada Thermomix, kita boleh buat sendiri. Senang je. Okay? Okay. So sekarang kita tengok apa lagi fungsi Thermomix. Sebab kita masak guna manual kan. Masak tanpa cookie dough, tanpa ada orang guide kita. So kita kena faham apa fungsi dia. Okay, so Thermomix ni dia ada perfect temperature control. So kita kena tahu temperature apa yang Thermomix offer dekat kita. Okay? Ada orang cakap Alright. Okay, so kita kena tahu suhu apa yang Thermomix offer dekat kita. Yang Wani guna untuk aktifkan yeast, Wani guna suhu 37. Yang inilah. So 37 ni selain untuk aktifkan yeast, boleh juga guna untuk panaskan makanan baby, susu baby, breast milk kan. So tak adalah macam bila kita panaskan kan, kadang-kadang ingat tak kalau macam dulu Wanila tu, dulu panaskan susu, lepas tu kena rasa kat tangan sebab tak tahu terlampau panas ke, sejuk lagi ke. So bila guna Thermomix kita boleh panaskan sesuatu makanan pada suhu yang perfect. Kalau untuk baby kita guna suhu 37 lah, maksudnya suhu bilik. Suam-suam kuku orang cakap kan. Okay, so dia bagi juga suhu 50 degree Celsius which is suhu ni perfect lah untuk cairkan coklat. So tak payah nak double boil, triple boil, apa boil. Tak payah, masuk coklat set 50 settle. Okay. Boleh juga suhu 60 degree Celsius untuk dissolvekan gelatin untuk buat dessert lah. Okey, selain itu ada suhu 70, suhu 80, suhu 90 untuk buat kaya. Ada juga suhu 120. 120 ni suhu paling famous lah. Allah dah siap. Cakap pun tak sempat habis. Nanti kita sambung, okey? Kita masukkan tepung je. Alright. Okey. Wah, sedap bau macam kedai roti, bau yeast kan. Okey. Lepas tu kita nak masukkan tepung. Okey. So tepung nak masuk berapa banyak? So kita buka lah scale tu lagi sekali, betul? Okey. So kita masukkan tepung sebab dia cakap kita nak buat roti kan. So kita pakai tepung roti lah, betul? Okey, masukkan bread flour dia cakap. So tepung roti lah sebanyak 250. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Harap tak terbang ni. 250, okey. Terlebih 2 gram, okey. Tak apa sebab kita punya penimbang ni digital dan bila digital ni dia punya accuracy dia 1 gram. So macam kalau terlebih 1 gram ke terlebih 2 gram ke kita memang boleh detect lah. Okey. So lepas dah masukkan tepung, kita nak masukkan serbuk susu, milk powder. Okey, sebanyak 10 gram. Okey. Kat sini dia cakap 11 gram. So ketepatan dia tu sangat tepat lah. Okay. 1 gram punya ni accuracy. Lepas tu kita masukkan garam. Okay, garam ni dia cakap 1/4 sudu kecil. Kenapa dia cakap alah pakai Thermomix nak kena sukat-sukat pakai sudu? Sebab garam ni kita pakai sikit je, tak sampai 1 gram pun. Kalau pakai 1 gram garam masinlah kita punya roti, betul? Okay, so kita pakai sikit je. So kita boleh suka pakai sudu. Pakai measuring spoon lah. Okay. So, dah siap kan? Nampak tak? Dah pakai tepung, dah pakai butter.
Tapi tangan kan tak ada kotor pun, tak ada secalik tepung ataupun butter pun. So itulah kelebihan kita guna Thermomix. Okey, senang, bersih, tak bersepah. Okey. Okey, so sekarang kita nak set. Tutup dulu kita punya penimbang. Swipe lagi. Lepas tu kita nak set untuk kita punya kita nak set untuk menguli, okey? Menguli pun tak pakai tangan, kita pakai Thermomix je. Okey, untuk menguli kita guna function, okey? Tadi kita guna function penimbang, sekarang Wani nak guna function untuk uli. Uli tu dalam Thermomix ni bahasa dia do, okey? Macam kita punya tema lah, do, re, mi kan? Okey, do. Tekan je do. Bila masuk do, dia keluar 2 tombol. Kat sini tak nampak. Okay, Wani cakap lah, okey? Keluar 2 tombol. Tombol pertama untuk masa, okey? Untuk masa kita set 2 minit. Thermomix uli 2 minit je tau. Kalau kita uli 40 minit, manalah tak berpeluh kan? Okey. Okey, so dah set 2 minit. Tibalah masa. Masa dia tunggu ni nak menguli, okey? Nak menguli pakai 2 jari je Kak. Kita twist je. Settle. 2 jari je menguli. Senang. Okey. So sekarang Thermomix tengah menguli. Boleh dengar tak suara? Boleh. Okay, so kita sambung pasal kita punya temperature tadi. Cerita pasal temperature pun tak habis-habis. Okay. So kita ada juga suhu 120. So kalau kita nak masak manual, suhu ni penting lah untuk kita tahu. 120 ni adalah suhu untuk menumis. Okay. Kalau nak buat sambal udang ke apa ke nak menumis, pakai suhu 120. Okay. Okay, so 160 pula, suhu 160. 160 ni untuk macam menggoreng, kita panggil high temperature. Macam kalau nak masak daging, goreng daging ke apa ke, dia akan pakai suhu 160. Browning lah kat sini. And then last kali is untuk caramelizing. Caramelizing. Ini untuk buat caramelizekan apa-apa bahan lah, especially untuk dessert lah. Okay. Tadi dah perfect temperature kan. Sekarang kita nak cerita perfect texture pula. So siapa yang dah join Wani last week, memang Wani dah tunjuk. Wani buat jam, Wani buat mayonis, Wani buat susu pekat manis, semua memang perfect texture. Tak ada terlebih pekat, terlebih berketul, tak ada. Okay? So memang texture guna Thermomix ni perfect sebab kita ada speed dan temperature yang betul. Jangan risau jadi tercair ke apa, tak ada, okey? Okey, ini adalah yang paling best lah. Paling orang cakap winner lah untuk Thermomix ni. Sebab kita boleh masak bertingkat-tingkat, okey? Boleh masak kat bawah ni sup, okey? Kat tengah ni boleh letak apa-apa kita nak rebus. Atas ni steam layer pertama. Atas lagi steam layer kedua. So 4. Tak habis lagi cakap. Dah siap. Kan? Okey. Nanti kita sambung. Kita nak mengundi. Kita nak tengok hasil. Wah. Rasa dia punya suam-suam kuku tu. Okey. So kita nak keluarkan kita punya dough. Okey. Sekejap Kita nak keluarkan kita punya dough. Cara dia senang je. Okey. Macam ni. Kita balikkan. Okey. Tangan still tak ada tepung So kita pusing. Ni ketat sikit lah. Okay. Saya angkat dia punya bontot ni. Dan angkat ni, nampak? So, kosong. Tak payah nak susah-susah nak sental mangkuk lah, apalah, penimbang lah semua. So, ini kita punya blade. Boleh buka. So, setiap kali kita nak keluarkan dough, cuma keluarkan je blade sekali. Tak payah nak susah-susah, okay? So, cara nak masuk balik, kita masuk je dalam ni. Dan kita putarkan balik. Okay. Alright. Okay.
So yang ni nanti kita bulat-bulatkan dia. Alhamdulillah. Okay, kita bulat-bulatkan dia. Panas-panas kan. Itulah yang sedap buat roti tu. Kita punya air tangan ni masuk juga walaupun kita tak mengundi kan. Tak adalah masalah pun. Okay, so cara dia kita just nak buat bulat-bulat lah. So kita potong dulu ikut saiz yang betul. So macam tu lah. Okay, so bila dah potong ni nanti kita buat bulat-bulat lah. Buat bulat-bulat macam nak main apa Play-Doh tu kan, nak bulat-bulatkan dia. Okay. Okay, so bila nak buat roti roti boy ni, so kita dah bulat-bulatkan. Lepas tu kita nak lepaskan dia. Okay. Tak kisahlah macam mana pun, tak apalah, tak perfect sikit pun sebab itulah seni kan. Sengit-sengit tu lah seni orang panggil. Okay, so kejap ambil butter. Lupa pula. Okay, kita tengok Wani punya thermomat tu lawa dia gunakan. Siapa yang nak thermomat tu nanti kita boleh find out macam mana nak jadi advisor dapat thermomat. RM190. Nanti kita cerita, okay. So ni butter ni kita dah potong. Tapi butter ni kena sejuk-sejuk lah sebab kita nak bagi dia keras. Okay. So butter ni kita akan masukkan ke dalam kita punya dough. Okay. So bila dah masuk tu tutuplah dia. Kalau tangan berseni tu pandailah korang nak kelim-kelim kan. Macam sis ni. Asal kita tutup tu dah lah. Okay. Alright. So dah jadilah comel. Okay. So kita biarkan dia kembang. Okay, next. Ni kita punya, apa orang panggil mixing bowl ni, kita kira halal lah. Tak payah cuci sangat sebab dah bersih. Kalau tak cuci boleh tengok. Okay, next kita nak buat topping. Kalau pakai makan roti boy, atas ni mesti ada topping yang kopi tu kan. Okay. So, kita nak buat topping dia. Bahan-bahannya. Tada! Okay. So yang dough ni kita letak kat tepi dulu, tak apa. Okay. So sekarang kita nak buat topping untuk kopi. Okay. Sama juga, topping untuk kopi ni kita akan guna cara manual. So cara manual kita kena timbang dan setting sendiri. Okay. So kat sini kita pergi home dulu. So dia cakap masukkan okay, butter. Okay. So butter dia nak 100 gram. Okay. So dah ada butter. Okay. Kita dah ada butter. Lepas tu dia cakap masukkan icing sugar. Okay, icing sugar ni dia nak berapa banyak? 80 gram. So kita kena timbang lagi. Okay. Ni icing sugar. Icing sugar ni tak payah beli buat guna Thermomix je. Blend. Gula putih macam biasa. Okay, so ni nak 80. Okay. Kalau nak kurang manis boleh kurangkan sugar lah. Alright. Okay, so sekarang kita nak apa orang panggil mix. Kita nak bagi dia kembang gula dengan butter. So, kita setkan masa dia selama 2 minit. Okey, 2 minit pada speed kelajuan 3. So kalau dulu tak ada Thermomix, kita kena keluarkan kita punya hand mixer ataupun whisker kan, nak kena shake macam tu. Kalau pakai Thermomix, kita pakai 2 jari je lah, putar je, dah siap. Okay, so kita biarkan dia selama 2 minit kat sini, alright? Okay, so kita tengok tadi, apa benda yang paling best sekali dengan Thermomix ni? Ni memang Wani suka sangat sebab memang almost everyday pakai because ada anak kecil, okay? Kita ada anak yang tak makan
pedas, tak makan kari. So kita lidah tekak Melayu kan. So mestilah makan makanan yang nak kena pedas-pedas sikit, betul? So bila pedas-pedas, so untuk anak tu kena masak asing. Bila masak asing mestilah tak rajin. Okay? Bila masak asing mestilah confirm tak rajinnya sebab dengan work from home apa semua kan. Okay? So lepas tu mestilah akan guna function yang bertingkat-tingkat ni. So contohnya bawah ni dah masak kari kan. Atas ni akan steam lah ikan ke, ayam ke, apa-apalah untuk anak-anak yang tak makan pedas ni. So dia selalunya akan makan makanan yang steam which is sihat lah. Okay, kalau dulu kalau malas dah masak lauk untuk bapaknya kan, mesti kita akan masak telur dadah ke macam tu je untuk dia kan. Hari-hari telur, pagi telur, malam telur. Okay? Okay, so sekarang bila kita ada fungsi macam ni kan senang. So dah masak kari kat bawah, atas ni letaklah nak rebus pula, nak steam sayur, nak steam ikan ke. So bila kita steam pun makanan tu lebih fresh, lebih juicy lah, dia tak kering. Okay? Alright, so itu sahajalah untuk this one. Okay? So sementara benda ni dia nak mix. Nasi ada pun tak sempat kan? Itulah, cepat. Okay, so nak tengok tak dalam dia? Cantik kan? Okay, dia dah pukul dah kita punya gula dengan butter. So cantik lah, sangat gebu. Okay, so bila dah siap dah, kita masukkan telur. Telur 2 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah masukkan telur. Lepas tu masukkan kopi. Kalau ni Wani guna espresso shot lah. Ataupun kalau tak ada boleh pakai Nescafe. Just gaulkan, cairkan dengan air panas. Okay? So masuk dia. So kalau siapa yang tak nak kopi boleh gantikan dengan coklat. Alright, so kita set lagi. Okay, kalau manual macam ni lah. Dah masuk kena set, Okay, so bila dah masuk tadi, kita set 10 saat speed 3. Okay, so dia nak pukul dengan telur tu, ambil masa 10 saat sahaja. Kalau 10 saat tu tak sempat buat apalah. Okay, nak bersin pun tak sempat siap. Alright. Kan dah cakap dah siap dah. Okay. So, last kali dia dah jadi macam liquid tau. So, kita nak pekatkan dia. Boleh bau tak? Tak boleh bau Sorry. Okay. Tak boleh bau kan? Tapi bau dia bau kopi lah, sangat wangi. Okay. Itulah bestnya. Kita boleh enjoy the process of cooking tu. Bukanlah sampai-sampai siap. So itulah apa kemanisan homemade. Homemade punya item. Okay, so kita masukkan tepung 130 gram. Suat, timbang. Okay, 130. Tutup. So kita mix lagi another 10 saat lagi. Speed 3 juga. Okay. Okay. So, kita tengok hasil dia. Okay. Wah. Best gila. Nampak? Bau dia memang sangat best lah korang. Itulah, sebab itulah ketagih tau. Apa namanya ni? Roti boy ni. Okay? Okay, so kita macam TikTok sekarang viral kan. Orang pub macam tu je dah siap kan. So hari ni sis nak pub juga. Dah siap, dah rotinya dah kembang. Kan? Okay, pub lagi sekali. Dah siap dah. Pub lagi sekali.
So dah ada kat dalam ni. Nampak? So yang ni tadi ni, so kita masukkan dalam piping bag, masuk dalam peti ais sekejap sebab kita nak bagi dia sejuk-sejuk. Tak nak bagi dia cair. Okay? So lepas dah masuk, kita nak letak dia punya topping. Okay? Cara nak letak, nampak? So ni sis punya cara lah. Okay, Wani punya cara. Cara nak letak topping dia start daripada luar. Putaran daripada luar masuk ke dalam. Kalau kita putarkan dari luar, kita boleh kontrol lah dia punya apa orang panggil bulatan dia tu. So nanti tak adalah jadi bentuk pelik-pelik. Jadi bentuk oval lah apalah. Tapi anyhow nanti bila bakar tak nampak pun. Okay. Macam tu lah. So kalau tadi kita buat coklat, nak tabur coklat chip ke apa ke, so boleh tabur. Okay. So macam ni lah kita punya bentuk roti boy sebelum dibakar. So senang. Nampak tak? Tak berdiri, tak berpeluh, tangan pun tak ada tepung, tak ada butter, tak ada cuci tangan, tak ada lap tangan. So that is the value lah. Kesenangan kita bila ada kawan baik nama dia Thermomix. Okay Lina, go to you now. Elina. Okay. Boleh dengar ke? Dan boleh dengar? Dan? Boleh dengar kan? Okay, boleh. Alright. Sorry, saya pakai mic. So saya tak boleh dengar. Okay. Seronoknya kita tengok chef-chef kita tadi uli guna 2 jari je macam tu saja. Wah, terror betul. Okay, so dalam kita punya resepi-resepi hari ni kita dah tunjuk dah all the functions of Thermomix. Okay, quick and easy. Okay, semua senang je. Dalam masa 1,5 jam ni banyak kita dah buat. Senang. Tengok tadi Sarah. Tengok dah siap dah dia punya pizza tu. Domino's kita call pun tak sempat nak datang lagi kan. Lepas tu we say it's everyone can cook, okay? So basically dengan cookie dough ni semua pun boleh masak. Kalau anak 6 tahun boleh baca, 7 tahun boleh baca, boleh guna cookie dough je. Okay, kita follow saja step by step, tak payah nak fikir banyak. Itu sebab kita cakap dengan Thermomix ni tak boleh go wrong lah. Yang sebenarnya orang kata saya ni pandai baking, saya pandai masak, baking lah especially. Tapi saya ada banyak makcik-makcik yang saya tahu memang pandai baking, okay? Daripada kecil saya tengok dia orang meroti. Tapi they get frustrated sebab sometimes yeast tak naik betul. Lepas tu something go wrong lah, dia punya temperature tu not right. Lepas tu roti tak jadi semua tu. Itu jarang jadi dengan Thermomix, okay? Saya ada satu aunty ni, dia kata dulu dia habis banyak ingredients bila dia buat roti cara manual guna dia punya mixer tu kan. Tapi semenjak dengan Thermomix ni dia tak takut nak try. Sebab nanti kalau habis ingredients dah tak boleh buat dah kan. Dengan Thermomix insya-Allah selalu akan jadi. Itu sebab kita pun lagi excited lah nak buat benda-benda baru because confirm jadi. Okay. Lepas tu healthy. Kita boleh control sugar. Berapa banyak kita nak masukkan sugar kat dalam. And then goodbye to cooking fumes. Bila kita masak, hari ni kita tak tunjuk masak, tapi bila masak tu tak ada cooking fume. Okay. Tu sebab kita tengok diorang boleh masak dekat dining room. Kita tak kat dining room. Kalau siapa yang tengok pagi tadi kita buat show, 3 chef buat dekat luar. Boleh masak kat luar juga, ambil angin kan. Lepas tu auto cooking and auto washing. So dalam ni boleh basuh sendiri. Bila kita uli semua tu, kalau kita guna mixer semua tu, kita kena wash sendiri, kena tarik-tarik dia punya dough tu kan. Tapi dalam Thermomix ni ada 4 mode washing. Okay, depending on apa yang kita masak. Kalau kneading dia ada dough punya mode. Kita letak je air, letak squirt of sunlight macam tu, lepas kita pun putar je and dia boleh basuh sendiri. Itu yang best pasal Thermomix, okay? So kita dah tunjuk semua fungsi-fungsi Thermomix, lebih dari 20 boleh replace all of this machine. Space saving, tak payahlah ada banyak-banyak mixer, weighing scale. Lepas tu apa lagi yang kita perlu untuk buat roti, bread maker, semua tu. Semua satu mesin je. Ramai tadi chef yang duduk je buat. Okay, senang sangat.
Okay, so memang senang dengan Thermomix ni sebenarnya. Okay, so Thermomix ni tadi saya cakap harga lepas diskaun RM200 6988. Kalau kita beli full payment, company bagi extra gift. Okay, kalau beli full payment kita boleh pilih antara 2 buku. Chinese flavors yang suka makan masakan Cina dengan The Malay Kitchen. Di dalam ni ada gulai ikan tongkol, ada nasi dagang, acar, semua sedap dalam ni. Okay, alright. So ini kalau kita beli full payment dapat choose antara 2 ni. Lepas tu kita pun ada financing option. 0% interest installment. Kalau guna credit card boleh full installment 4 bank. Maybank, CIMB, Hong Leong dengan Public Bank. Full installment boleh choose 6 bulan hingga 24 bulan. Kalau ambil 24 bulan, RM291 sebulan. Lepas tu kita ada third option juga. Third option ni setengah-setengah, tapi taklah setengah, betul. Deposit dan installment. Bayar deposit RM2,988, RM4,000 kita convert into installment. Yang ni boleh guna apa-apa credit card, apa-apa debit card dan asalkan ada Visa dengan Mastercard. Okay, so ini takkan lock lah the amount 6988 macam full installment tu. Tiap-tiap bulan akan swipe. Okay, so all 3 payment option, semua payment option, full payment atau installment, full atau dengan deposit akan boleh dapat host gift. Okay, host gift tu yang saya cakap tadi. Masa saya beli dulu, saya dapat 1 gift je. Saya dapat 1 server bowl. Okay, lepas tu saya dah dengan Thermomix ni setahun lebih. Tak pernah Thermomix bagi 4 gift. Sebenarnya 5 lah dengan extended warranty tu. Lepas tu imported pula tu. So yang first yang kita dapat saya cakap tadi apa? Silicone muffin mold. Very high quality. Okay, ini boleh masuk oven juga. Okay, and dia punya size perfect. Perfect fit untuk varoma ni. Boleh buat apa? Muffin, cake, apa tu, cupcake semua dalam ni. Lepas tu kita dapat trivet. Trivet ni dia very solid. Okay, lepas tu dia punya swirl ni dia macam kecil-kecil. Jadi kalau kita letak bowl yang kecil pun dia takkan terumbang-ambing kat dalam. And dia punya size pun perfect kat situ. Okay, so ini semua aksesoris yang banyak Thermomix users guna. Tapi selama ni tak boleh dapat dekat Malaysia. Ramai yang belilah daripada Lazada tu semua, tapi tak pernah perfect fit macam ni. Ini semua imported from Australia. Okay, lepas tu kita dapat 24 sheet reusable baking paper. Dah lah 24 sheet, lepas tu boleh reusable pula tu. Ini letak saja kat atas ni. Perfect size as well for you. Okay, ini nak buat steam ikan semua tu perfect. And then 3 aksesori daripada Australia tadi. On top of that, dapat one of our best selling cookbook, Daily Asian. Okay, ini pun dapat juga. 4 kita dapat. Lepas tu dapat extended warranty 3 bulan. Kita punya Thermomix ni datangan 2 tahun warranty. Warranty start bila keluar daripada warehouse. And then after that, kalau you beli sekarang dapat extended warranty 3 bulan. Okay, and kalau beli hari ni atau esok, boleh dapat Thermomix dalam bulan Ogos juga. Okay, Isnin onwards kena tunggu September. Okay, jadi kalau betul-betul nak Thermomix, this is the time. Jangan tunggu, nanti lebih daripada sebulan kena tunggu. Okay, alright. So boleh dapat semua complete package. Saya dah cerita pasal aksesori tu. Lepas tu kita dapat on top of that basic cookbook ni. Saya suka sangat basic cookbook ni. Okay, resepi-resepi dalam basic cookbook ni semua ada dekat dalam Cookidoo. Tapi yang best ni pasal cookbook ni, dia ada tip-tip macam mana nak buat cantik, bread cantik. Lepas tu macam mana kita nak buat manual cooking. Kat belakang ni dia ada tips macam mana nak chop, and then steaming function semua tu. What is best temperature for this type of cooking, that type of cooking. Very nice. Tengok macam mana nak buat ice cream yang best. Okay, what accessories you need. Very, very good cookbook. I love this so much. And then on top of that, kita dapat VIP cooking class. Cooking class kita hari ni untuk very important person only. Okay, you are our VIP and kita ada setiap minggu. Setiap minggu kita ada English dengan Malay. English pagi and then Malay petang. Kita ada lagi satu on Sunday as well.
So you are invited as our customer to join every week. And then free delivery. So bila kita beli Thermomix, tak payah add on delivery. DHL for Semenanjung, and then kita ada partners for Sabah Sarawak. And then kita pun ada online recipe community. Kalau Cookido tu, semua recipe dalam tu is tried and tested by a team in France. Okay, local recipe kita ada team kita yang pergi ke France yang memang work with team over there. Tapi kita pun ada online recipe community ni, di mana users like you and I, kita upload resipi-resipi local and people boleh comment atau rate dekat dalam tu. You pun dapat akses untuk tu. And then free unboxing service, kita ada buat seminggu 2 kali sekali via Zoom as well. Boleh tanya soalan semua kalau kita nak buat masa unboxing nanti. Lepas tu ada personal advisor support. You dapat invitation untuk join kita pun daripada you punya advisor. Dan saya cakap tadi, dalam tim kita ramai, dapat ratus orang. Bila you beli daripada tim kita, you akan dimasukkan dalam WhatsApp group kita. Bila ada masalah, pukul 12 malam, tengah meroti ke apa, ada je orang yang akan jawab. Okay, so you ada akses kepada semua Thermomix advisor dalam tim kita. Alhamdulillah. Lepas tu dapat 2 years warranty plus 3 months extended warranty yang saya cakap tadi. Semua ni datang sekali dengan 6988. Okay. Lepas tu tadi saya cakap macam mana nak jadi Thermomix advisor. Okay. So yang dah ada Thermomix tu, you tahu banyak Thermomix advisor sebenarnya ada 2 Thermomix. Saya ada satu sini, lagi satu tengah buat makanan baby kat sebelah sana. Yang tu saya dapat free. Ini saya beli. Macam mana nak dapat free? Jadi Thermomix advisor. Bayar 268 saja, kita boleh dapat apa? Dapat tadi ramai yang guna. Thermomat ni. Thermomat ni RM160. Tapi kita jadi advisor 268, kita dapat ini salah satu daripada hadiah dia lah, gift dia. Ini best, very high quality silicone. Lepas tu boleh masuk dalam oven. Tak payah baking paper tu. Boleh guna ni untuk masuk dalam oven. Okay, ini ramai yang suka. Kalau saya buat demo ni semua tanya macam mana nak beli. Lepas tu dapat apa lagi? Nampak tak tadi Sarah pakai? Buat lawannya dia pakai dia punya apron tu kan. Ini pun dapat. Harga RM120 datang sekali dengan 298 tu. 268. Lepas tu dapat lagi bag. Ni lawa lah, tak payah Louis Vuitton ke apa kan. Thermomix, okay. Ini pun kita dapat sekali dengan 268 tu. And then dapat flip chart ni, tadi ada orang tanya macam mana dapat flip chart ni. Okay, macam mana kita punya advisor boleh cakap very smooth sebab kat belakang ni ada script. Okay, so ni datang and then kita dapat folder juga. So kalau nak jadi Thermomix advisor, nak dapat second Thermomix for free, tanya you punya advisor macam mana. Okay, sebelum saya habis, saya nak semua chef-chef tunjuk diorang punya roti-roti diorang tu. Okay, so kita pergi ke siapa dulu? Kita pergi ke Nang, tengok roti ribbon dia macam mana, lawa atau tak? Nang. Okay, tengok roti ribbon sis. Cantik tak? See? Comel. So boleh makan petang macam ni terus. Memang sedap. Gebu-gebu panas-panas and cute. Okay? Okay, bye. Okay. Nampak tak? Hari ni I buka kedai pizza tau. Tengok. Saya ada kotak pizza lagi. Baru ada feel kan. Kita MCO tak keluar pergi kedai pizza lama. Tu. 2 pizzas tadi dapat 1 batch. Okay, and I tengah buat lagi. Enjoy. Okay, dah siap. Boleh nampak ke? So ni roti puri. I dah siap-siap dengan sambal sardin tadi. Dah masak sebelum show. So memang gebu lah. Sedap. Thank you for watching. Okay, hi. So inilah roti boy kita, panas-panas lagi. Nampak cantik, gebu, fluffy. Okay, panas lagi, tak nak makan.
So anak I dah tak sabar nak makan. Okay. So itu sahaja. Okay. Reminder untuk dapatkan Thermomix esok last kalau nak dapat by August. Okay. Kalau order lepas esok akan dapat by September. And kalau berminat untuk jadi advisor boleh call your advisor now. Okay. Sign up 268 sahaja. Itu je. Thank you for watching. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye everyone. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Wait. Okay.